Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya nak kongsikan dengan korang semua tentang watak yang paling genius dalam anime series Detektif Conan. Macam mana yang korang dah dapat tengok kat thumbnail dan juga kat tajuk. Watak tersebut tak lain dan tak bukan adalah watak Yusaku Kudo. Tapi sebelum tu, saya nak highlightkan dekat korang semua satu YouTube channel yang bernama Puteri Alisha. Yang mana YouTube channel Puteri Alisha ni menyajikan kepada kita dengan konten-konten tentang misteri dan juga thriller. So kepada korang yang berminat dengan kes-kes kematian ataupun pembunuhan atau mungkin kes-kes penculikan, memang sesuai lah untuk korang tengok YouTube channel Puteri Alisha ni. Jadi saya minta kita semua ramai-ramai support YouTube channel Puteri Alisha supaya Puteri Alisha lebih bersemangat untuk menghasilkan konten pada masa-masa yang akan datang. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Watak Yusaku Kudo merupakan satu watak yang tak asing lagi bagi peminat anime series Detektif Conan. Yang mana watak Yusaku Kudo ni macam mana yang kita semua tahu, merupakan ayah kepada Shinichi Kudo dan merupakan suami kepada Yukiko Kudo. Watak Yusaku Kudo ni saya katakan sebagai watak yang paling genius dalam anime series Detektif Conan ni. Mestilah ada sebab dia, kenapa kan? Sebabnya watak Yusaku Kudo ni sejak daripada usia muda dia lagi, dia sememangnya dah terkenal dengan kemahiran dia untuk berfikir, dengan kebijaksanaan dia dan juga kecekapan dia dalam menyelesaikan sesuatu kes. Watak Yusaku Kudo ni juga merupakan kawan kepada Juzo Megure ataupun Inspektor Megure pada usia muda dia, dan dia juga merupakan seorang penasihat kepada Inspektor Megure untuk menyelesaikan setiap kes yang dihadapi oleh Inspektor Megure. Sebab itulah pada saat kali pertama Inspektor Megure nampak Shinichi Kudo, dia sangat-sangat respect dengan Shinichi Kudo ni sebabnya dia dulu memang sangat rapat dengan Yusaku Kudo ni. Dan watak Yusaku Kudo ni juga merupakan satu watak yang tak berminat pun nak jadi detektif. Dia ni tak macam Shinichi Kudo. Kalau anak dia si Shinichi Kudo tu, memang Shinichi Kudo tu nak sangat jadi detektif macam Sherlock Holmes. Tapi untuk Yusaku Kudo ni pula, walaupun dia mempunyai kemahiran deduction yang sangat hebat, tapi dia lebih berminat untuk menjadi seorang penulis. Maka dia pun telah memulakan keriernya sebagai seorang penulis misteri. Penulis novel dengan genre misteri lah pada awal usia 20-an dia. Dan banyaklah novel yang telah dihasilkan oleh Yusaku Kudo ni. Dan antara novel yang paling famous dan mendapat banyak anugerah adalah novel The Night Baron. Memang kalau sebut Yusaku Kudo, memang terkenal dengan watak The Night Baron yang dihasilkan sebagai satu novel yang bergenre misteri. Watak Yusaku Kudo ni pula antara bukti kejeniusan dia adalah kita dapat tengok dalam setiap episod kemunculan Yusaku Kudo, sememangnya Yusaku Kudo sentiasa mendahului Conan Edogawa ataupun Shinichi Kudo. Bahkan Yusaku Kudo mengetahui penyelesaian bagi kes tu dengan sangat-sangat, orang kata, senang gila lah. Dia tengok sikit pun dia dah boleh tahu. Ada certain tu dia dengar daripada perbualan telefon dan tengok gambar je, dia dah boleh nak selesaikan dah. Contohnya kita dapat tengok dalam episod yang ke-96, pada penghujung episod tersebut, masa Shinichi Kudo ataupun Conan Edogawa lah kan, masa tu dia macam nak show off lah dekat ayah dia yang dia dah perasan siapa sebenarnya pembunuh ni sejak daripada awal lagi. Tapi Yusaku Kudo bagi tahu kat dia, sebenarnya Yusaku Kudo dah tahu dah pasal watak penjenayah tu sebelum daripada Conan Edogawa tahu lagi. Dengan sebab yang sangat-sangat remeh lah. Boleh dikatakan sebab tu Conan Edogawa pun tak perasan. Tapi benda remeh itulah yang menyebabkan Yusaku Kudo boleh tahu yang penjenayah tu sebenarnya merupakan seorang penipu. Selain daripada itu, antara bukti kejeniusan Yusaku Kudo ni juga adalah dalam episod yang ke-472 sehingga 473, which is yang ni merupakan favourite scene bagi saya lah tentang Yusaku Kudo ni kan. Yang mana Yusaku Kudo ni telah pun menjawab soalan daripada Kuroba Toichi yang merupakan Kaito Kid yang pertama, dan mereka berdua ni hanya berhubung dengan menggunakan satu tanda sahaja, which is exclamation mark dan juga question mark, iaitu tanda seru dan juga tanda tanya. Yang mana Conan Edogawa ataupun Shinichi Kudo memang tak dapat nak faham langsung lah apa mesej yang cuba dibincangkan oleh Kuroba Toichi dan Yusaku Kudo ni. Maknanya level dia dengan Shinichi Kudo tu memang sangat-sangat jauh kan. Dia punya kebijaksanaan dia tu, dia punya genius. So ni antara scene yang paling saya suka lah, yang menunjukkan tentang kejeniusan Yusaku Kudo ni. Antara contoh yang lainnya pula adalah dalam episod yang ke-621, which is dalam Holmes Revelation punya arc. Kita dapat tengok Conan Edogawa bukan main susah lagi untuk menangkap orang yang memasang bom kepada Minerva Glass.
Tapi Yusaku Kudo sebenarnya telah pun mengetahui sejak daripada awal lagi siapa penjenayah tersebut. Cumanya Yusaku Kudo tak masuk campur dalam urusan tersebut sebabnya penjenayah tu pernah dihalang oleh Yusaku Kudo sebelum ni. So kalau Yusaku Kudo hadir dekat dalam stadium tu, mesti penjenayah tu akan buat langkah yang drastik dan yang sangat-sangat teruk lah. Sebab tu kenapa Yusaku Kudo memilih untuk membiarkan Conan Edogawa yang menyelesaikan kes tersebut. Bahkan Yusaku Kudo lah orang yang telah menyediakan tiket untuk Conan Edogawa bergerak dengan bebas dalam stadium tersebut. Selain daripada tu ada lagi. Contoh kali ni, Yusaku Kudo menyelesaikan kes hanya dengan melalui perbualan telefon sahaja. Benda ni kita dapat tengok dalam episod yang ke-882 yang mana dalam episod tersebut, Yusaku Kudo boleh mengetahui siapa penjenayah dalam episod tu hanya melalui panggilan telefon daripada Yukiko Kudo dan juga gambar yang dihantar oleh Yukiko Kudo. Dan contoh yang lain pula adalah dalam episod yang ke-928 dalam The Crimson School Trip, Crimson Love Arc, kita dapat tengok apabila Shinichi Kudo menghubungi Yusaku Kudo dan Yukiko Kudo melalui telefon je, dan apabila Yusaku Kudo tengok poster yang ada dekat laptop yang dihantar tu, Yusaku Kudo dah tahu dah segala-galanya dalam kes tersebut. So memang tak dapat disangkalkan lagi lah kan kebijaksanaan Yusaku Kudo ni, sehingga kan boleh kita kata dia lah watak yang paling genius dalam anime series Detektif Conan ni. Dan contoh yang paling konkret dan yang paling kuat adalah dalam episod yang ke-942, Yusaku Kudo lah orang yang telah berjaya membongkarkan teori bahawa sebenarnya mesej yang ditinggalkan oleh Haneda Koji bukanlah membawa maksud Asaka Ram, tetapi membawa maksud kepada nama seorang yang terkenal yang sepatutnya tak lagi wujud di atas muka bumi ini, which is Karasuma, iaitu merujuk kepada Karasuma Renya. Ya betul, memang dalam episod tersebut kita dapat tengok Yusaku Kudo bagi tahu yang dia dapat teka nama Karasuma ni setelah berbincang dengan Akai Suichi. So mungkin korang kata maknanya Akai Suichi dengan Yusaku Kudo sama jenis lah. Kenapa Yusaku Kudo paling jenis pula? Tapi pada pendapat saya personally, sebelum ni Akai Suichi pernah fikir dah pasal dying message yang ditinggalkan oleh Haneda Koji tu bersama-sama dengan Conan Edogawa. Tapi apa yang Akai Suichi dapat adalah Asaka Ram, seperti mana yang Conan Edogawa dapat. So kiranya Akai Suichi dapat Karasuma ni selepas perbincangan kali kedua dengan Yusaku Kudo. Tapi Yusaku Kudo pula sekali dia tengok je, bila dia bincang, terus Akai Suichi dan dia sama-sama dapat menghasilkan nama Karasuma tersebut. So daripada situ pun kita dah dapat tengok lah betapa geniusnya watak Yusaku Kudo ni. Dan antara misteri yang masih belum terjawab lagi yang melibatkan Yusaku Kudo ni adalah tentang Kudo's Tea Party yang melibatkan Yusaku Kudo, Yukiko Kudo, Akai Suichi dan juga Babon, yang mana kita dapat tengok dalam episod yang ke-954. So benda ni masih lagi misteri sampai ke hari ni lah. Dan spoiler alert, benda ni pula saya beralih ke dalam manga bagi chapter yang terkini yang belum jadi anime lagi, yang mana dalam manga, dalam chapter yang ke-1058 sehingga chapter yang ke-1064, sekali lagi Yusaku Kudo telah menunjukkan kehebatan dia, yang mana dia sendiri telah berjaya untuk menipu Conan Edogawa dan juga watak Vermouth yang cuba untuk menipu mereka sendiri. So dalam chapter tersebut, dia telah pun berpura-pura sakit lah dan membenarkan Vermouth untuk masuk ke dalam rumah Kudo family sendiri, dan daripada situ Vermouth berasa seakan-akan tak ada sebarang gangguan ataupun ancaman untuk The Black Organization daripada pihak Kudo's family ni. Sedangkan sebenarnya dah macam-macam dah yang dibincangkan oleh Kudo family bersama-sama dengan FBI. Bahkan pasal misteri yang dibincangkan dengan Babon tadi tu pun mungkin merupakan ancaman besar kepada The Black Organization. So memang watak Yusaku Kudo ni bagi saya sangat-sangat menarik lah kan, dan memang watak paling genius lah dalam anime series Detektif Conan ni. Dan watak Yusaku Kudo ni juga personally saya berpendapat dan berteori bahawa merupakan watak penting yang akan merungkaikan misteri The Black Organization ni. Boleh dikatakan dalam final arc nanti, watak Yusaku Kudo ni lah yang akan merungkaikan sebenarnya apakah agenda The Black Organization. So mungkin dia dah berjaya untuk merungkaikan, tapi dia sengaja bagi chance lah untuk anak dia iaitu Shinichi Kudo untuk bongkarkan. Dan kalau Shinichi Kudo nampak tak mampu sangat nak bongkarkan, maka Yusaku Kudo akan step in lah untuk selesaikan kes tersebut. Sebab sebelum ni Shinichi Kudo pun dah pernah bagi amaran dekat Yusaku Kudo untuk tak masuk campur dalam kes The Black Organization ni sebenarnya. Tapi memandangkan Shinichi Kudo dah buat hal masa dia pergi trip dengan kawan-kawan dia tu yang menyebabkan nama Shinichi Kudo ni telah pun viral,
Maka sebab itulah Yusaku Kudo dah balik ke Jepun untuk tinggal bersama-sama dengan Shinichi Kudo kan. So kalau worst come to worst, memang Yusaku Kudo akan beraksi lah. Memang Yusaku Kudo akan menunjukkan kebolehan sebenar dia untuk menumpaskan The Black Organization. So tu sajalah perkongsian saya dalam video kita pada hari ini. Jangan lupa untuk share video ni dekat kawan-kawan korang. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Kalau saya ada silap, saya minta maaf. Kalau korang ada info-info menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi